Ada gelang. Tekan. Pegang. Dah naik kok. La ilaha illallah. Ya. Okey, boleh dah. Dah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khairul hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuru muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fil kitab ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah apa nama ni? Maksud dia tidak diutuskan Nabi Muhammad melainkan rahmat untuk sekalian alam. Wa qala aidan suratul Fatihah ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, yang bermaksud segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, adik kakak yang dirahmati Allah sekalian, yang saya hormati bos-bos dan sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian. Pertama sekalinya, marilah kita bersolawat ke atas Nabi Muhammad sebagaimana saranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat ni. Mudah-mudahan dengan berkat selawat kita, Allahumma salli ala Muhammad, kita mendapat syafaat Nabi Muhammad di hari akhirat kelak. Sebab itulah tujuan utama kita hidup ni, kita nak pergi ke situ. Sebagaimana saya sebut dah minggu lepas, dan minggu ni terpaksa menggantikan orang lain pula. Begitulah nasib tayar spare biasalah. Nasib tayar spare. Baik, tapi tak apalah, at least kita boleh berkongsi sesuatu yang baik. Kita ambil apa yang baik, kita boleh tinggal apa yang tak baik. Sebab tazkirah ni bahasa Arab. Kita dah biasa dah tersebut tazkirah kuliah dan sebagainya. Tazkirah ni ialah peringatan. Kalau kita nak sebut peringatan pun boleh, reminder pun boleh. Kita nak sebut sebab apa-apa benda yang baik menjadi tazkirah. Tak kiralah dia mengajar bahasa Melayu ke, bahasa matematik ke, menjaga alam sekitar dan sebagainya, sustainability ke apa sebagainya, ada jadi tazkirah, tak ada masalah. Mana apa sahaja benda yang baik, maka dia jadi tazkirah, peringatan, dan dia boleh jadi ibadah kepada kita, dan dia boleh jadi pahala kepada kita. Sebab tu rahmat Allah Ta'ala ke atas kita terlalu luas, sehingga Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad telah menanggung banyak ujian-ujian, dan Nabi Muhammad adalah antara Rasul yang dikategorikan dalam ulul azmi, iaitu Rasul yang banyak menerima ujian yang berat. Sehingga kan banyaklah dia nak berdakwah, orang halau dia, sehingga kan Allah uji dengan kematian anak dia, isteri dia dan sebagainya lah. Mana ujian dia terlalu berat. Sebab tu kalau kita tengok sejarah, imam-imam besar mazhab sekalipun, dia orang mati pun ada mati dalam penjara, ada diseksa oleh kerajaan dia dan sebagainya. Mana nak cerita, tugas-tugas orang yang bawa agama ni bukan tugas yang mudah, tugas yang berat, tapi Allah janjikan syurga. Sebab tu dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ni banyaklah perbahasan, tapi dia ada yang kata sahih, ada yang kata hasan sahih dan sebagainya. Baik. Tapi kalau ikut syarat Imam Muslim, hadis ni dikategorikan sebagai hadis yang sahih, yang berbunyinya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, iaitu dunia ni adalah sijnun, iaitu penjara pada orang yang beriman, orang Islam, dan wa jannatul kafir, iaitu syurga bagi orang-orang kafir. Dan kreditlah kepada Ustaz Nasyid, sebab dia yang bagi hadis ni kepada saya tadi. Saya tak ada idea tadi, dia yang bagi idea. Bolehlah tepuk tangan kepada Ustaz Nasyid kalau nak tepuk tangan lah, tapi tidak wajib tepuk tangan tu. Baik, tapi nak ceritanya sebab apa dunia ni ialah penjara bagi orang Islam. Sebab ada halangan-halangan yang kita mesti tempuhi, ada benda yang kita nak buat tapi tak boleh nak buat, sebab ada peraturan yang Allah telah tetapkan. Contohnya kita tengok, kita compare iaitu antara lembu dengan babi. Sebab nama dia babi, saya panggil babi lah, tak kena panggil kucing, nampak cute sangat pula. Maknanya kalau tengok dari sudut daging dia, dia punya fizikal dia, kalau ikut babi ni lagi sihat lah. Tapi tak boleh nak makan, sebab Allah Ta'ala sebut hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Dua kali tak silap saya Allah Ta'ala ulang tu.
diharamkan ke atas kamu daging darah, bangkai sebagainya, daging khinzir. Sebab bila ada larangan ni, mana kita tak boleh nak buat dah. Walaupun nampak babi tu sihat, cute, molek Kalau bukan setakat 7 bahagian, 10 bahagian pun tak habis lagi. Tapi sebab tak boleh dah, kita kena ambil apa yang Allah Ta'ala halalkan. Banyak benda-benda kita tak boleh nak buat sebab ada halangan-halangan. Arak ni ada harga sekalipun, nampak macam sedap arak ni, tapi tak boleh kecuali ada darurat, tu cerita lain lah. Tapi dalam keadaan biasa tak boleh nak minum walaupun nampak sedap. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala telah mengharamkannya dalam surah Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisru ila akhir ayat. Diharamkan ke atas kamu arak, judi dan sebagainya lah, dalam surah Al-Maidah tu disebut. Maka ceritanya, dan wajannatul kafiri. Sebab tu Allah Ta'ala bagi nikmat kepada orang kafir ni, orang yang musuh, jadi musuh, bukan musuh orang ialah musuh Allah lah kalau orang kafir ni, sebab dia tidak mengikuti apa yang Allah tetapkan. Sehingga kan kalau saya boleh nak kongsikan, ada satu dalam ceramah Dr. Zakir Naik, ada seorang pemuda ni bertanya kepada Dr. Zakir Naik, kamu telah dilahirkan dalam keluarga Islam, jadi senanglah kamu bercakap, kamu judgekan orang lain ni semua salah. Kemudian kita boleh guna pakai jawapan Dr. Zakir Naik ni, kalaulah kamu boleh bawa satu bukti ataupun satu evidence dalam mana-mana kitab sekalipun yang menunjukkan ada agama yang lebih baik, dia nak masuk ke dalam agama tu, tapi tak boleh. Sebab agama Islam ni agama yang syumul dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka hari ini Allah Ta'ala telah sempurnakan agama dia, agama Islam ni sebagai agama kita yang kita anuti hari inilah. Sebab tak ada dah kitab mana sekalipun Islam lah yang terbaik, tak boleh nak ambil dah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hari ni kita duk canangkan slogan ni lah, rahmat untuk sekalian alam. Dia bukan sekadar slogan sebenarnya. Rahmat sekalian alam ni ialah kita nak tumpu kepada orang Muslim, orang Islam terlebih dahulu. Dan pada masa sama kita tidak menzalimi orang-orang yang kafir. Kalau orang Islam buat silap, kita kena hukum dia sebagaimana yang Allah Ta'ala syaratkan lah. Hukum kalau bab zina, bab mencuri dan sebagainya, ataupun masuk bab ta'zir dan sebagainya, kita guna kaedah Islam dan sebagainya. Kalau orang kafir silap, kita kena judge juga dia. Jangan duk backup mudah-mudah. Inilah makna sebenarnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebab Islam lah agama yang benar. Tak ada agama yang lain selain pada agama Islam yang benar. Kemungkinan persamaan dia ada. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran, tak silap saya, ayat 64 Allah Ta'ala ajak ya ayuhal saya tak ingat, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin, marilah kita mencari persamaan di antara agama kamu dan agama kami. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab tu kalau kita orang tanya pada hari ni kan, orang tanya tiba-tiba, Yesus ni Tuhan ke? Kita nak jawab Nabi. Tiba-tiba orang tanya, takkan kita nak sebut Tuhan? Kalau kita betul-betul orang Islam berpegang Yesus ni Nabi Isa, cuma dalam bahasa Inggeris ni sebut Jesus. Kita boleh sebut Yesus alaihi salam. Mana nak ceritanya, persamaan tu ada. Mana dalam, ialah kita tahu dah, dalam kitab Bible sebagainya menyebut Yesus ni bukan Tuhan pun, tapi Nabi Isa. Kalau kita, dan kita sebagai orang Muslim, kalau orang tanya kita pada hari ni Yesus ni God ataupun Rasul, kita kena sebut Yesus ni ialah Rasul lah. Sebab saya ingat, saya pernah jemput Bro Firdaus Wong dulu, dia punya tim, dia pakai baju kan, ada nama Muhammad, kemudian Jesus dituliskan. Semua orang pandang saya lain macam gitu, macam nak tangkap dah. Tapi Alhamdulillah kita boleh terangkan kepada mereka siapakah Yesus sebenarnya dan sebagainya. Okey, mana kita nak cerita bahawasanya persamaan antara agama kita dengan orang lain mungkin ada. Cuma kita kena akui bahawa Islam dah agama yang terbaik. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala utuskan Nabi, dan wahyu ni macam-macam cara Allah Ta'ala turun kepada Nabi untuk kita guna pakai pada hari ini. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu kita bangun pagi tadi, kita solat, kita puji dah. Mungkin kita kadang-kadang bangun tidur terlupa nak sebut Alhamdulillah, ataupun kita baca doa Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tapi sebab ada kewajipan yang kita kena buat dalam solat tu, kita kena baca Al-Fatihah, kita Bismillahirrahmanirrahim, jadi khilaf. Ada kata bukan sebahagian daripada surah Al-Fatihah, tak apalah. Tu khilaf, tak payah bergaduh lah. Nak baca maknanya tak apalah khilaf. Nak kata itu bukan ayat pertama ke, Alhamdulillah Rabbil Alamin ayat yang pertama ke, khilaf, tak payah bergaduh lah. Tapi nak ceritanya dalam Al-Fatihah tu ada perkataan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita memuji Allah, Tuhan sekalian alam. Tapi kalau kita faham Tuhan sekalian alam ni, apa yang kita faham? Maknanya kita kena faham bahawasanya tak ada dah Tuhan lain yang mentadbir dunia ni kecuali Allah Ta'ala lah.
Makna kalau kita nak pakai undang-undang yang terbaik undang Allah Ta'ala. Kalau kita nak ikut bab kewangan yang Allah Ta'ala syariatkan. Kalau kita nak ikut bab politik yang Allah Ta'ala halalkan, ikut cara Islam sebagainya. Sebab tu apa benda yang kita buat ni tak boleh nak pisahkan dengan agama. Baik politik, baik kewangan, baik pergaulan dan sebagainya. Kita kena letakkan agama tu kat depan. Maka selamatlah kita dunia akhirat, tuan-tuan. Dan satu benda lagi, dalam, sebab saya menyebut pasal solat tadi kan, ada dalam ayat lain, dalam surah Taha, Allah Ta'ala menyebut wa'mur ahlaka bis-solah, disebut suruhlah ahli keluarga kamu untuk bersolat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk mendekatkannya. Sebab nak suruh solat ni, nak anak kita yang umur 4 tahun, 5 tahun memang susah. Kalau kita tanya, kalau kita disuruh solat, dia kata dia solat dah. Kita suruh solat Zuhur tapi dia kata abi, abang solat dah dia, asah. Kita suruh nak cerita banyak alasan dia, tapi kita nak wastabir 'alaiha. Tapi kita kena bersabar dalam menegakkannya. Kadang-kadang banyak kes-kes rumah tangga yang berlaku. Malah sahabat saya, kawan saya pun sendiri pun ada, bila tanya bab solat memang tak solat, tapi jadi keluarga tu porak-poranda dan sebagainya lah. Dan kadang-kadang budak-budak yang ada masalah disiplin sekolah sebagainya, kalau kita tanya memang solat tu memang out lah. Dan sebahagiannya cerita ayah dia tak solat, mak dia pun tak solat, dia pun tak solat. Nak cerita bila tak solat, banyaklah masalah-masalah lain yang akan berlaku, percayalah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran lain lagi, solat ni adalah virus, adalah ubat untuk mencegah virus maksiat dan sebagainya, kemungkaran kan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tu, dalam surah Al-Labah apa? Al-Ankabut tak silap saya lah, Spider. Cakap putih lah sikit hari ni kan, teringat kat kampung, cakap putih sikit, surah Spider. Tapi nak ceritanya, Allah Ta'ala menyambung lagi dalam surah Taha tadi, Allah Ta'ala kata, bukan aku meminta rezeki daripada kamu, bahkan aku yang beri rezeki kepada kamu. Maksudnya Allah nak cabar kepada kita. Dah lah Allah Ta'ala suruh solat, tak solat pula. Kemudian Allah Ta'ala cabarlah kita. Kalau orang yang tak solat ni, kita kena ingatlah bahawa rezeki ni bukan Allah Ta'ala minta rezeki kepada kita, tapi aku yang bagi rezeki kepada kamu. Maknanya ceritanya Allah Ta'ala lah yang maha besar, Allah Ta'ala yang maha kaya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala lah yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka kita kena beri peringatan kepada diri kita dan juga kepada ahli keluarga kita, bahawasanya dalam solat ke, kita kena ingat Allah Ta'ala lah yang maha besar dan sebagainya. Dan apa benda sekalipun kita buat, pekerjaan apa sekali kita buat, kita kena ingat Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui segalanya. Allah Ta'ala yang mengatur segalanya. Allah Ta'ala yang menetapkan segala undang-undang ni. Kalau kita tiba-tiba dalam bab mencuri lah kita sebut, padahal Allah Ta'ala sebut dah dalam Al-Quran ada undang-undang khusus kepada orang yang mencuri, yang disabitkan kesalahan dengan bukti yang sahih. Allah Ta'ala sebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma ila akhir ayat. Maknanya orang yang lelaki mencuri, perempuan mencuri, jika disabitkan kesalahan, hendaklah dia dipotong tangan. Ini undang-undangnya sepatut kita tegakkan, barulah ada rahmatan lil alamin tadi. Kalau kita masih lagi nak guna pakai undang-undang manusia, bahkan undang-undang yang telah ada dalam Quran, ini tak kena kita. Duduk di mana rahmatan lil alamin tadi? Mungkin kita telah membakar, sampahkan rahmatan lil alamin tadi. Baik, saya tidak memanjangkan saya punya tazkirah pada pagi ni. Sekadar itu dulu untuk pada hari ini. Mudah-mudahan peringatan yang dikongsikan tadi menjadi peringatan kepada diri saya sendiri juga. Kalau ada silap salah, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan kita dalam syurga. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.